Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 20 hingga 26 Januari 2022. Pegawai Kesihatan Indonesia melawat Israel. Operasi Taufan Yaman berjaya. UAE, kerjasama keselamatan dengan Israel akan diperkukuhkan. Israel gunakan keganasan terancang. Satu delegasi dari Indonesia melawat Israel dalam beberapa hari kebelakangan ini untuk membincangkan wabak coronavirus yang sedang berlaku, menurut The Associated Press (AP). Pegawai kesihatan itu bertemu dengan pegawai Israel bagi mempelajari cara untuk menangani wabak COVID, kata laporan itu. Lawatan itu dibuat di tengah-tengah spekulasi bahawa negara majoriti Muslim paling ramai penduduk di dunia yang pada masa ini tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel mungkin sedang mencari jalan untuk menormalkan hubungan berikutan perjanjian Abraham yang diuruskan oleh Amerika Syarikat yang menyaksikan normalisasi antara Israel dengan Bahrain dan juga UAE, yang mana mereka ini diikuti oleh Sudan dan juga Maghribi. Bagaimanapun, kerajaan Indonesia menafikan lawatan itu berlaku, lapor AP. Bagaimanapun, sebulan sebelum itu, seorang ahli Parlimen Kanan Indonesia menegaskan bahawa negaranya tidak akan menormalkan hubungan dengan Israel dan mengesahkan dakwaan bahawa Amerika Syarikat menawarkan negara itu $2 bilion untuk berbuat demikian. Jurucakap Angkatan Tentera Yaman berkata operasi Taufan Yaman ataupun Operation Hurricane Yemen berjaya dan mencapai objektifnya. Brigadier General Yahya Sari berkata pada hari Isnin bahawa operasi itu menyasarkan lapangan terbang Abu Dhabi dan Dubai, kilang minyak di kawasan Musaffah Abu Dhabi serta beberapa tapak dan kemudahan penting Emiriyah Arab Bersatu UAE. Operasi ini menggunakan 5 peluru berpandu balistik dan peluru berpandu jelajah serta sejumlah besar drone. Tambahnya, menurut IRNA yang memetik dari media Al-Masirah Yaman, Brigadier General Yahya Sari memberi amaran bahawa tentera Yaman boleh meluaskan sasaran mereka dengan menyerang tapak dan kemudahan yang lebih penting jika negara penceroboh meneruskan serangan mereka. Beliau juga memberi amaran kepada syarikat asing, rakyat tempatan dan warga asing untuk menjauhi tapak dan kemudahan penting kerana UAE akan menjadi negara yang tidak selamat selagi ia meneruskan pencerobohannya ke atas Yaman. Kerajaan UAE berkata dalam satu kenyataan bahawa ia berhak untuk bertindak balas terhadap serangan sedemikian dan berikrar bahawa serangan sedemikian tidak akan terlepas daripada hukuman. Duta UAE ke Washington, Yusuf Al-Otaiba mengesahkan bahawa negaranya berhasrat untuk mengukuhkan kerjasama keselamatan dan perisikan dengan Amerika Syarikat dan juga Israel susulan serangan peluru berpandu ke atas Abu Dhabi. Al-Otaiba berkata dalam ucapan yang disampaikannya pada hari Rabu semasa acara Institut Penyelidikan Keselamatan Nasional Amerika bahawa kedua-dua Amerika Syarikat dan Israel mengeluarkan kenyataan sokongan yang kuat kepada UAE terhadap latar belakang serangan itu. Otaibah menyatakan ucapan terima kasih kepada kedua-dua pihak itu. Sudah tentu akan wujud penyatuan kerjasama dalam bidang keselamatan, risikan dan pertahanan, tambahnya, sambil menyatakan bahawa peristiwa Isnin lalu mengesahkan bahawa perkara ini adalah keutamaan bagi negaranya. Dalam acara yang sama, Duta UAE berkata bahawa Houthi menggunakan peluru berpandu jelajah, peluru berpandu balistik dan drone dalam serangan ke atas Abu Dhabi. Dan serangan itu yang berlaku Isnin lalu menyasarkan depot bahan api milik Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi di luar pusat ibu kota UAE serta kawasan lapangan terbang antarabangsa Abu Dhabi masih dalam pembinaan. Pergerakan Houthi Ansarullah Yaman mengaku bertanggungjawab atas serangan itu yang membunuh 3 orang dan membakar depoh bahan api serta lapangan terbang. Sebuah NGO yang mempromosikan kebebasan media berkata
Lebih daripada sedozen wartawan Palestin ditahan dalam keadaan yang teruk di penjara Israel bertentangan dengan undang-undang antarabangsa, mengecam rejim itu kerana mengamalkan keganasan terancang untuk menutup mulut media Palestin. Jawatan Kuasa Sokongan Wartawan JSC berkata dalam satu kenyataan pada hari Sabtu bahawa 7 daripada 17 wartawan Palestin telah pun dijatuhkan hukuman, manakala 5 yang lain sedang dipenjarakan di bawah apa yang dipanggil sebagai penahanan pentadbiran, iaitu dasar di mana banduan Palestin disimpan di kemudahan tahanan Israel tanpa perbicaraan ataupun pertuduhan. Kumpulan hak wartawan itu menambah bahawa 5 anggota akbar di wilayah pendudukan sedang menunggu keputusan mereka juga. JSC memberi amaran terhadap kelewatan dalam mengeluarkan keputusan terhadap banduan yang telah ditahan selama beberapa tahun tanpa tuduhan, menggambarkan polisi itu sebagai pelanggaran terang-terangan undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia. Rejim pendudukan Israel mengamalkan keganasan terancang terhadap media Palestin dalam usaha untuk menutup mulut wartawan Palestin dan melemahkan keteguhan rakyat Palestin, katanya. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, anda tidak perlu menguruskan masa kerana masa tetap 24 jam sehari. Apa yang perlu anda lakukan ialah menguruskan diri anda sendiri. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.